Ya ibu yang mulia, lagi dicintai Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang heran tu ada pengikut pula tu. Yang pengikut ni siapa? Yang pengikut ni pun memang sebelum dia kenal hak jenis tu pun dia memang malas sembahyang. Jumpa dia kata memang rupanya selama hari ni hak kita tu betul. Dia dapat pula, dia pula tengah mencari, jumpa pula tok guru yang bertingkat-tingkat tadi. Apa yang bertingkat? Bodoh bertingkat-tingkat. Ni tak sabar ni nak suruh ustaz sebut nama siapa hak ustaz tu sebut dia tu nak suruh sebut nama. Hampa memang kuat mengumpat orang. Tak, saya tak usah sebut dah. Ambil iktibar. Kalau jumpa jenis tu, udahlah tu. Kan? Ada ustaz yang tegung aja, dia serang hak pengikut-pengikut ni, dia serang Facebook ustaz tu, dia serang Instagram ustaz tu. Tegung tengok. Hai. Dah ceramah cukup malam ni. Kau ajar Ustaz tarik handbrake mengejut kan. Ceramah bedai orang memang seronok dengar. Betul tak ni? Kita bukan bedai, kita nak jawab supaya orang jangan salah faham. Jangan makrifat tu bukan menghalalkan segala-galanya. Kalau hakikat daripada Allah semua, walaupun benda tu maksiat pasal alasan hakikat Allah tadi, contoh kan, nasi dengan ayam tadi kan, lepas berak kencing kumpul makan balik, pasal hakikat dia baik, asal dia baik kan. Ayah ibu yang mulia, saya tidaklah pandai, tapi zaman kami mengaji dulu, kitab Asraruddin, segala rahsia agama tu khatam kulit ke kulit, yang membincangkan tentang apa dia dari 5 rukun Islam tu, apa dia syahadah syariat, syahadah tarikat, syahadah hakikat. Membincangkan apa dia rukun Islam yang kedua tentang solat, apa dia solat syariat, solat tarikat, solat hakikat. Dalam solat pula ada niat. Bincang, kita mengaji cerita tentang niat tu terbahagi pada 4. Apa dia niat basitah dan niat tauzi'iyah, 2 niat yang tidak sah. Bincang apa dia niat urfiyah dan niat kamaliyah, 2 niat yang sah. Dalam solat ada kiblat, bincang, mengaji apa dia kiblat syariat, kiblat tarikat, kiblat hakikat. Dalam solat ada khusyuk, atau dalam kitab disebut karam, apa dia karam orang syariat, karam orang tarikat, karam orang hakikat. Masuk rukun Islam yang ketiga tentang zakat, apa dia zakat syariat, zakat tarikat, zakat hakikat. Rukun Islam yang keempat puasa, dalam kitab kita mengaji apa dia puasa syariat, puasa tarikat, puasa hakikat. Dan rukun Islam yang kelima bab haji, apa dia haji syariat, haji tarikat, haji hakikat. Mengaji, ambil ilmu, amal supaya syariat kita makin kuat. Bukan suruh buang syariat. Ustaz mana tahu orang buah ustaz kulit saja kami isi, dia kata. Tengok pasal apa syariat tu macam kulit, orang makan buah ada makan kulit, orang buang, pasal tu kami buang syariat. Tu dalil dia. Kami tak pi masjid, kami tak pi surau. Tu yang masjid surau, kami nak ikut tok imam macam mana, tok imam tu pun kulit saja, isi dekat kami. Kita yang mengaji kitab Asraruddin, segala rahsia agama, khatam kulit ke kulit tadi tu pun semayang ikut belakang tok imam. Kami mengaji Kashful Asrar, pembuka segala rahsia, bab rahsia ketuhanan, kulit ke kulit pun semayang belakang tok imam, jaga syariat.
mengaji kitab Durun Nafis kulit ke kulit pun semayang belakang untuk imam, mengaji hikam kulit ke kulit sampai boleh mengajak pun semayang belakang untuk imam, jaga syariat. Kami khatam semua sampai kitab Syiarus Salikin, 2 jilid dengan 4 juzuk tu, termasuk dalam juzuk yang keempat membincangkan tentang rahsia ketuhanan. Semua kita jaga syariat, semayang belakang tu imam. Mai dekat depa mengaji dengar-dengar saja pun terus tu imam kulit kami isi. Penat. Lepas tu saya jawab, kamu kenal Muktan? Muktan tahu Muktan? Rambutan. Saya panggil Muktan. Bini saya selalu gelak kat saya, Muktan, elok-elok rambutan panggil Muktan. Punya suka akulah. Senang sebut. Rambutan 3 perkataan susah. Muktan, senang kan? Kenal Muktan? Syarat sah jadi rambutan ada 3. Tu dia syarat sah rambutan. Punya nak bagi yang bodoh bertingkat ni faham. Syarat sah rambutan mesti ada 3. Pertama kulit, yang kedua isi, ketiga biji. Betul? Kalau dia keluar dekat pokok kulit saja tak sah jadi rambutan. Kalau dia keluar isi saja pun tak sah jadi rambutan. Dia keluar biji saja pun tak sah jadi rambutan. Faham tak ni? Kulit tu syariat, isi tu torikat, biji tu hakikat. Kalau tak ada kulit, rosak. Bayangkan dia keluar isi saja dan tengoklah. Tak dan burung balas dulu lah. Natang lem balas dulu dah. Isi akan rosak. Oh kami isi, yang tu kulit. Pasal apa? Biji lagi dalam hakikat tu hang buang juga, awak tak telan. Telan lah biji tu. Biji tu hakikat weh. Awak tak telan biji rambutan tu. Sembang hampa kulit kami isi. Isi tu baru torikat saja. Tu biji dalam tu kan. Itulah hakikat. Awak tak telan biji pasal buang juga. Betul? Nak kenal Allah bukan jenuh nak mengaji kitab, dia kata. Tengok nangka. Daripada kecil sampai besar tak siapa pun kita tak pernah masuk kelas mengaji khusus tentang nangka, tapi bila daripada kecil sampai besar kita tengok nangka automatik tahu tu nangka. Nak kenal Allah macam tak payah nak mengaji-ngaji, dia kata. Kalau Allah tu nangka, kami pun tak mengaji. Ni kata bodoh bertingkat tadi. Pasal Allah bukan nangka lah kami mengaji pasal Allah. Faham tak ni? Kita jenuh nak jawab apa? Jawab apa tak payah nak fikir nak jawab. Habaq je kat dia, Allah bukan nangka pasal tu kami mengaji. Faham tak? Penampak sekali ni, penampak hakikat. Wal ma'rifat kan, wal musibat. Allah pening lah. Ingat nak jawab esok kat Masjid Alim Shah seberang Pantai Johor. Tapi geram letih daripada pukul 11 pagi tadi. Saya patut naik flight, parking kereta dekat Kuala Lumpur. Memang patutnya dan lah flight pukul 11 pagi sampai KL 11 lebih. Patut nak mai ke sini memang sempat sangatlah. Tiba-tiba dia habaq flight retime. Maknanya delay pukul 2.40 petang tadi. Sudah pindah aku kan. Akhirnya naik kereta. Anak murid saya Ustaz Samsul hantar sampai ke KL, ambil kereta daripada KLIA itu, terus mari sini. Kata kat orang rumah, nasib baik kami berdua dengan tak makan apa daripada semata-mata sarapan pagi tadi je. Dengan nasi lemak daun pisang tu je. Kan? Mengada-ngada puasa Ramadan boleh tahan daripada sahur sampai pukul 7. Hari ni mengada-ngada kan. Mujuk dalam kereta ada koci. Kami dua-dua balik koci tadi. Sampai licin koci tu. Kan? Tu rumah saya dekat belakang. Tanya dia kan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia. Sebab tu dalam pengajian hari ni orang sibuk nak mengaji bab hakikat ni, bab torikat hakikat ni, dalam keadaan mengaji syariat tak mau. Kalau kita buka kitab bab torikat hakikat penuh mari. Bila dengar ustaz mengajak fiqah, dia kata kulit semua.
belutang. Kan? Ambil petik ayat Quran tu, petik ayat Quran ni untuk kepentingan nafsu dia. Ini sebab tu bab ni kena mengaji lah. Saya sebut lagi sekali, manusia yang paling makrifat di atas muka bumi Allah ni adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun baginda ajak kita syariat sampai baginda wafat. Tak ada satu pun yang baginda tinggal. Percaya Al-Quran. Had Nabi buat, yalah memanglah kami mengaku memanglah Nabi semayang, kami pun tahu, tapi kami akulah. Kalau saya bagi sebiji setuju tak? Dah, ada apa nak bantah? Siapa nak bantah silakan. Ada geng-geng tu sini. Kalau tak ada soalan saya nak tanya, tak dapat suruh diri mah. Gila punya ustaz ni. Tak ada soalan, nak tanya soalan. Ya. Macam ayat pin tu dia macam mana pula? Ayah pin Ada lagi. meninggal dah. Ada ikut tu. Ayah pin ni dia kerajaan langit. Dulu masa mereka interview pun turun ke bumi beli rokok je. Yang saya dengar lah. Benda nak sesat ni, sebab tu hidayah ni kena selalu minta dengan Allah. Kita pun yang hari ni rasa baik, jangan sombong. Hidayah ni kena renew hari-hari. Hidayah kena renew hari-hari. Jangan berasa hari ni aku dah pakai kopiah, pakai baju Melayu, pakai jubah, dah boleh yang tu, yang tu pula, yang seorang lagi tu pula dah duduk depan boleh ceramah dengan serban, dengan janggut putih, berasa hidayah dah memang confirm hidayah dah. Jaga, jangan sombong. 20 tahun tahajud tak pernah tinggal, duha tak pernah tinggal, sunat qobliyah ba'diyah tak pernah tinggal, jemaah 5 waktu di awal waktu di masjid tak tinggal. 20 tahun Quran khatam seminggu sekali, 20 tahun dah macam tu tak pernah tinggal. Hebat tak? Logik dia hebat tak? Rupa-rupanya yang 20 tahun tahajud, duha, qobliyah ba'diyah, solat 5 waktu, serupa-rupanya semua selama 20 tahun istiqomah tu belum tentu, bukan penentu hidayah pagi besok. Faham tak ni? Jangan sombong. Jaga. Nak wirid subhanallah 33 tu pun perlukan hidayah. Apa dia? Mana bukti perlukan hidayah? Sentiasa kira tak betul. Kan? 32 ke 31 kan tak pernah betul. Betul tak ni ustaz cakap ni? Sambil wirid tak tahu imam dah habis, dia kira jari pun tak tahu dah jari dia kat mana. Bayangkan nak wirid subhanallah 33 tu pun perlukan hidayah Allah. Sambil subhanallah subhanallah duk melawak, duk geletek kawan, duk subhanallah, sagi duk cucuk, duk cuit orang tu, say subhanallah subhanallah, tak tahu berapa dah. Sagi imam alhamdulillah, dia pun sama alhamdulillah. Ingat Nabi sebut hadis sahih 33 tu saja-saja ke? Kita pandang remeh benda tu. Rupanya nak bagi cukup 33 tu pun berhajat kepada hidayah Allah. Sebab tu jangan sombong dengan hidayah. Ya. Jangan berasa duduk depan ni dengan janggut putih, dengan serban besar, dengan jubah, kan, boleh ceramah dengan serban bau lagi, rasa dah hidayah lebih orang. Belum tentu. Cuma berdoa hari-hari, kena berdoa hari-hari, kena minta Allah kekalkan hidayah ni. Dengar ustaz cerita pasal bab mengumpat orang, Allah rasa bersalah sangat, ya Allah.
Belenang ayat mata dalam masjid masa ustaz ceramah tu, belenang ni duk teringat aku duk mengata orang macam-macam, duk cerita aib orang, buruk orang, duk belenang ayat mata ni menangis. Habis ceramah semayang isyak, elok keluar pintu cerita hai orang balik. Kan? Elok keluar pintu tadi duk teriak ni pasal rasa ya Allah. Ustaz pula cerita hari tu siapa yang mengumpat Pak Mat tu, dia kata Pak Mat dipanggil Pak Mat badak berendam. Dia kena pergi minta maaf dekat Pak Mat, saya minta maaf pasal saya mengutuk Pak Mat. Hang kutuk apa? Tak apalah Pak Mat, maaf sudah. Tak boleh. Dalam Islam kena sebut hang kata apa kat dia. Saya kata Pak Mat badak berendam, kurang ajar, aku tak maaf sampai mati, dia kata. Sudah. Ustaz pula pi habaq lagu tu, dia menangis lah macam mana nak minta maaf, dah telajak kata ni, kata serang peribadi orang, cerita buruk artis, cerita buruk orang politik. Orang politik ni harus kita cerita kezaliman pemerintah secara ilmiah, bukan serang peribadi dia. Pi habaq pula orang kawan ni, faham tak serang peribadi dengan kezaliman dan peribadi itu dua benda beza, betul? Menceritakan kezaliman pemerintah itu harus, tapi serang peribadi dia itu haram. Faham tak? Kita hari ni banyak serang peribadi. Pi edit gambar kawan tu, pi bubuh serban. Haram, berdosa. Kan? Depa kata comel pula dah. Lepas tu bila bubuh gambar, bubuh dalam grup WhatsApp, yang lain pun pakat menyampuk, mudah-mudahan dapat hidayah. Hak tu semua dapat saham sama. Macam kita reda perbuatan pi edit gambar kawan tu. Betul tak ni? Serang peribadi. Saya ulang lagi sekali, harus menceritakan kezaliman pemerintah, faham? Tapi bukan serang peribadi dia. Betul kan? Kita hari ni banyak serang peribadi kan? Ni abang gelak lebih pernah bukan mak tu. Hak pakai serban tu tau. Melawak. Menangis ni ustaz cerita, ya Allah, Allah terima ke taubat aku. Dengar ustaz abang pula dosa dengan Allah, taubat Allah terima. Aku pernah sebab gambar edit pakai serban tu, ya Allah. Kan? Nak minta maaf, aku pernah menangis ni. Menangis dalam sujud akhir semayang. Sujud akhir semayang tu, imam dah bangun, Allah Akbar, duduk tahiyat akhir, dia punya menyesal menangis, sujud sampai batal semayang, tak ikut imam. Jangan sujud lama duduk imam, batal. Apabila imam duduk tahiyat akhir, kita tak boleh terpisah dengan tu imam dua rukun. Imam duduk tahiyat akhir, satu rukun. Imam sampai asyhadu alla ilaha illallah, dah rukun kedua. Kita tak bangkit juga sujud doa lagi ni, batal. Wajib ikut imam. Dalam semayang pun lawan tu imam, patutlah luar semayang pecat tu imam. Wah, hajak ni ustaz kan. Betul ya? Dalam semayang melawan tu imam, bayangkan. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mulia, kita kita manusia biasa. Saya pun dosa berlambak-lambak. Kan? Tak apalah. Silap, minta ampun, menangis lagi. Esoknya buat silap lagi, menangis lagi. Allah kata, minta ampun kepada aku walaupun kamu bawa dosa sebesar gunung. Dalam hadis qudsi kan. Ham bawa mai dosa banyak mana, ham taubat sagi, ham buat balik, ham bawa mai satu bergunung dosa, ham taubat, aku terima. Esok ham buat balik, ham taubat, aku masih terima, Allah kata. Jangan jadikan itu alasan saja menghalalkan perbuatan kita. Lah buat je, esok taubat. Tu apa bertingkat tadi? Bodoh tingkat-tingkat kan. Ayah, ibu-ibu yang mulia, sebab tu kita jangan sombong. Doalah, minta Allah bagi hidayah. Benda kita kena jelaskan supaya masyarakat tak salah faham. Kepada mereka berkenaan tu, kita seru mereka untuk bertaubat kepada Allah.
Kembali kepada Allah, kembali kepada syariat Allah, minta ampun dengan Allah. Ya. Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Peringkat pertama tafsir Al-Quran, ayat Quran ditafsirkan dengan ayat Al-Quran yang lain. Itu yang pertama. Kalau kita mengaji usul tafsir, kita akan jumpa bab tu. Yang kedua, Al-Quran ditafsirkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga disebut tafsir birra'i, tafsir dengan pandangan para ulama yang layak untuk mentafsirkan Al-Quran atau memberi tafsir secara birra'i itu. Walaupun sebahagian ulama terima, sebahagian ulama tolak tafsir birra'i, tapi dia tetap ada hujah dan ilmunya. Kena mengaji. Kita yang sembang ni boleh sembang je lah kan. Kadang-kadang sembang tu lebih daripada ulama mazhab lagi. Mai kuliah maghrib hari-hari, buku catatan pun tak ada. Haram betul ustaz. Seorang pun tak ada buku catatan. Alah ustaz, kami tak buku catatan sebab orang dah rakam, boleh tengok balik besok. Dia baca pula hadis depan ustaz. Ustaz, kami yang tak buat buku ni, yang buat telinga saja pun ada hadis dia. Tu dia. Nabi SAW bersabda, "Urdu aliman." Dalam riwayat yang lain kata, "Kun aliman." Jadilah kamu orang yang alim. Kalau tak boleh jadi orang alim, au muta'aliman, atau jadilah orang yang belajar. Kalau tak boleh jadi orang belajar, au mustami'an, atau jadilah orang yang mendengar. Kami golongan tu lah Nabi kata habaq dah. Kami tak buat buku ni pun, tak catat pun, ada hadis dia. Tu dia. Au mustami'an, atau jadi orang yang mendengar ilmu. Kami ni golongan mendengar ni lah. Ustaz jangan sedap-sedap mulut kata kat kami. Nampak Nabi sebut kami ni adalah hadis tu. Ni tadi apa yang bertingkat? Wajak punya ustaz. Au muhibban, atau jadi orang yang kasih kepada ketiga-tiga tadi. Kasih pada orang alim, kasih pada orang belajar, kasih pada orang mendengar. Apa dia muhibban yang kasih ni? Dia nak main ni majlis ilmu memang tak sempat, sibuk. Tebak roti canai pagi petang siang malam. Sampai tak dan. Menyaga ni sampai ke subuh. Tidur setengah jam je, lepas tu sambung kerja sampai subuh balik. Tidur setengah jam, hari-hari setengah jam. Punya sibuk. Tapi dia kasih pada tiga-tiga golongan ni, walaupun tak pernah mai. Sagi dia hantar roti canai. Dia dengar ada majlis ilmu malam ni, Ustaz Muazzim dia hantar. Malam ni dia hantar apa? Masak apa? Oi, pakcik-pakcik, oi, masak apa malam ni? Ada makan? Tak ada? Tak ada makan malam ni? Ada makan? Untuk semua? Untuk ustaz je? Bagus. Orang ramai ni ikhlas, jangan bagi dia makan. Dia main nak menuntut ilmu saja. Menuntut pula dah, ramai dengar saja. Golongan mendengar kan. Apa tak hadis itu? Siapa ustaz marah tak buat buku, baca hadis tu, faham tak? Nampak sangat bodoh bertingkat tu kan. Maksud hadis tu apa? Maksud hadis tu, kalau tak mampu nak belajar, jadi orang dengar. Takkan level kita ni tak mampu pegang pen, tak mampu pegang buku, betul? Mampu. Habis tu nak buat apa? Malam besok nak main lagu ni juga. Ada kuliah ustaz lain malam besok, macam ni juga. Duk hang tengok aku tengok hang. Lepas tu sembang macam ulama mazhab. Betul tak ni? 9, sekarang pukul 9 ya? Tepat pukul 9 ya? Betul. Tengok jam tak berhenti. Teknik menghalau penceramah halus-halusan. Gaya tengok jam tak berhenti tu macam nak balik cepat. Padahal bukan balik pun sagi pergi mengetih dulu. Betul tak macam ngabung? Kan? Tiap malam bergantang-gantang diumpatnya ustaz kat kedai kopi tu. Ustaz tu cengih. Tak ada hikmah langsung. Habis pahala kat ustaznya. Dia umpat macam-macam. Bila ustaz tu jenis straight, slow kan, mengantuk kan. Slow. Tak ada isu semasa langsung. Ngantuk. Lain kali jangan panggil dah. Tak usah duk panggil lepas ni, mengantuk straight je. Penakut lah tu. Mengata ustaz macam-macam. Mai ustaz je terjerit-jerit.
Macam Ustaz Husam ke, Ustaz Lakhiri ke. Biar mereka tengok malam ni kan. Dia kata apa? Cengih, tak ada hikmah, terjerit-jerit. Yang terjerit tu lah yang hampa lagi ingat daripada yang slow tu, betul ya. Yang bohong lah. Pandai reka pula. Kalau ustaz yang ceramah slow tu, itulah tanda-tanda wali Allah. Hak ceramah keras menjerit-jerit ni, tu kuali, bukan wali. Dia reka pula kan. Tu saya kata, mengaji buku pun tak ada macam ulama mazhab lagi. Kan? Dia jadi juri menilai ustaz macam dia tu ilmu, masya-Allah, macam ulama besar. Betul tak ni? Mesti hamba pernah buat ni kan. Ustaz tu tak bagus. Ada jenis tu kat sini yang sekaki komplain aja dah. Pegang dia, kita pegang ramai, bagi dia duduk, hamba cakap pula. Bukan dua, ambil 20 kamera pun depan. Nak tengok, pandai sangat kan. Ustaz tu macam ni, ustaz ni tak bagus, ustaz ni keras sangat, ni tak ada hikmah, yang ni slow sangat, mengantuk. Mai bagi pegang dia ramai-ramai, bagi duduk, hamba cakap pula. Ada jenis lagu tu kat sini. Ya ibu yang mulia, Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Minta ampun dengan Allah. Minta hidayah Allah selalu. Hari-hari kena minta hidayah Allah. InsyaAllah tak ada aral esok, malam esok subuh ada tak ada? Malam esok Minhajul Abidin, kitab tasawuf. Itu memang kitab bab makrifat. Di kuliah maghrib di Masjid Halim Shah, pantai seberang Johor, seberang pantai Johor, Al-Ustaz. Malam esok kuliah maghrib, InsyaAllah. Kalau tak ada arai datang. Tu memang kitab tasawuf bab makrifat. Ada orang jumpa saya, ustaz, kalau mengaji dengan ustaz ni boleh jadi hebat, dia kata. Niat awal pun tak betul dah. Orang mengaji niat nak takarrub, mendekatkan diri dengan Allah, bukan nak jadi hebat. Saya pun kelentong, saya kata. Mengaji dengan saya bukan takat hebat, boleh terbang, saya kata. Betul dia, betul ya ustaz? Betul? Sanggup ke, saya kata? Apa syarat ustaz? InsyaAllah kami ikut. Kami sanggup apa saja demi boleh terapung-rapung. Dia cerita betul yang berlaku ni kan. Saya pun memang kita nak reject, jenis tu memang nak reject terus. Pasal niat tu pun tak betul. Saya pun reka satu syarat. Syarat dia apa? Kena mengaji kitab fiqh yang paling nipih dengan saya, kulit kena khatam kulit ke kulit. Syarat kedua, kena mengaji sebuah kitab tauhid dengan saya, kitab yang paling nipih, kena khatam kulit ke kulit. Yang ketiga, syarat yang ketiga sebelum boleh terbang ni, kena mengaji sebuah kitab tasawuf yang paling nipih, kena khatam kulit ke kulit. Yang keempat, kena mengaji sebuah kitab hadis yang paling nipih, khatam kulit ke kulit. Dan yang kelima, terakhir, kena mengaji sebuah kitab tafsir yang paling nipih. Tafsir mana ada paling nipih? 30 juzuk Quran kan? Yang paling nipih kena khatam kulit ke kulit. Sanggup? Dia diam. Kami fikir 2 minggu boleh tak? Pasal apa? Seronok mengaji had mengarut. Bila kita suruh mengaji betul-betul syariat 5 kitab tu, nak balik fikir 2 minggu. Lepas tu saya kata, nanti kalau saya ni memang ada pengeras, saya kata. Jenis kita tak mau nak reject jenis lagu tu. Saya reka pengeras. Apa dia pengeras, ustaz? Kalau zaman dulu pulut kuning bagai, zaman sekarang ni pizza, saya nak pizza. Lepas tu yang snake plate yang jimat RM8 tu. Bergaduh dalam Facebook. Hak yang kata biar pila ni peluang mereka nak makan, nak bagi anak bini bila murah. Yang ni pula sindir pula, pergi KFC boleh, pergi masjid tak boleh. La ilaha illallah. Bergaduh kerana KFC bergaduh. Apalah manusia ni. Kucing heran tengok kita. Kelawak yang dipermakan dekat China tu, yang bubur sup kelawak tu tenganga sebab heran tengok kita. Faham tak ni? Kelawak dalam mangkuk tu sebenarnya dia tenganga, dia heran tengok manusia. Faham tak?
Kerana tu nak bergaduh. Lepas tu kerana apa, isu tu baru lagi, bab faraid. Dah bergaduh pula. Keluarga orang tu lantak kat dia lah, selesai sendiri. Yang kita nak sibuk pasal apa, pakat up status-status dekat media sosial tentang faraid. Macam ulama faraid semua. Allah, saya duk baca kan, ada orang hantar mesej, Ustaz tak satu ke pasal isu semasa. Malas aku mengarut. Hampa kita tak suka orang campur pasal hal rumah tangga kita. Kita duk sibuk hal rumah tangga orang buat apa? Oh, bila orang campur hal rumah tangga kita, kita tahu koyak. Koyak kan? Sibuk sangat. Biarlah orang selesai, tak usah duk sibuk sangat kan? Penat kan? Seronok. Syok jadi netizen apa? Netizen kan? Netizen ni kerja dia komen aja. Bangga. Allah kan? Nabi SAW kata, aku lihat dalam neraka paling banyak sekali adalah wanita. Pasal apa? Dua. Salah satunya apa? Mengumpat, ribah. Kita pula boleh meribah orang, bangga, declare pula diri tentera bawang, lalu kita buat satu caption nak menghalalkan perbuatan mengumpat itu. Kita kata apa? Oh, kami nak cegah kemungkaran. La ilaha illallah. Ni zaman, dunia akhir zaman ni. Yang ayah-ayah, ibu-ibu yang jenis pakai handphone lama, jenis tak boleh buka internet tu, kekalkanlah, tak usah ada cari pasal lah kan? Tak usah cari pasal lah, suruh cucu ajak pula nak buat Facebook bagai, tak payahlah kan? Pening kepala. Saya tiap-tiap bulan pergi masuk kampung orang asli, pergi berdakwah kampung orang asli tiap bulan. Tiap-tiap kali pergi je tak ada line, tenang rasa hati. Line tak ada, siapa tak boleh call kan? Duduk dalam hutan tu tenang hati. Ni terpengaruh cucu kata, Tok ni tak advance langsung lah, dia kata, tak maju. Tok ni kuno lah kan? Tok tengok orang tua-tua lain umur 80 pun pandai WhatsApp dengan Facebook. Kita pun tercabar kan. Hamai hajak aku lah ni, jom kita pergi kedai pergi beli handphone dulu, dia kata kan? Dan pergi tukar handphone. Tak usah lah, tak ada tu udahlah, lagi aman, tenang hati. Hak handphone 3 sekupang tu kan, hak boleh ada. Hak dulu Motorola besar kena tarik area anjing, baling anjing mati tu kan, elok yang tu. Tak pening kepala. Lagi bagus pakai telefon rumah je macam dulu balik kan. Hampa nak hampa telefon rumah aku, jawab, tak jawab aku tak ada rumah, sudahlah kan? Dulu boleh hidup, takkan sekarang tak boleh hidup. Saya ceramah, Allah, ceramah Masjid Surah di tahun 95 tu, masa zaman tak ada Waze, tak ada peta nak tengok tu, boleh sampai satu Malaysia ni pergi mana pun sampai. Ni beriman sungguh dengan menatang Waze tu. Ustaz tahu kan? Jangan bimbang, saya beriman dengan Waze, dia kata kan. Kadang-kadang dia waste my time. Dia bagi sesat, larat entah mana-mana dia bawa. Macam tadi lah, menipu. Dia kata sampai 8.30, tu saya sampai sini 7.30. Pergi dan lagi pergi kedai, ada warung depan tu, beli bungkus rumah, makan kereta tadi kan. Jimat sejam, nak punya waste tu menipu. Padahal saya bawa slow je. Jadi kita doalah, minta pada Allah, mudah-mudahan Allah bagi manfaat atas pertemuan kita. Saya nak ajak zikir boleh? Boleh tak ni? Kau nak boleh cepat pergi mengetih dalam makan untuk ustaz je kan? Nak zikir dengan saya penutup ni, saya nak semua duduk paling dekat dengan meja ni. Yang luar masuk dalam. Boleh? Mari bangun semua. Ayat